As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Tuan-tuan cuba tengok kemah saya ni. Cuba tidak ada tiang, mana saya nak duduk? Kalau tidak ada tiang, mana kipas? Mana lampu nak dipasang? Kerana ada 4 tiang ini, maka boleh dipasangkan kemahnya, boleh diletakkan kipasnya, tertegaklah, maka dipanggillah orang akan kemahnya. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan salat, dia telah mendirikan agamanya. Siapa yang mendirikan tiang kemah, maka tertegaklah kemahnya. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang meninggalkan salat, maka runtuhlah agamanya. Umpama tiang tadi, kalau tiang ini runtuh, orang sudah tidak panggil lagi kemah. Kalau kita meninggalkan salat, kalau kita meninggalkan sembahyang, kita nak disebut apa? Kita tidak ada hubungan dengan Allah. Tuan-tuan, sekarang kita ada hubungan sesama manusia. Awak ada nombor telefon Ustaz Kazim? Ada. Aku nak cakap dengan dia. Hello Ustaz, awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Kalau kita ada hubungan dengan manusia, kita boleh kontak, kita boleh calling. Tapi hubungan kita dengan Allah bukan dengan telefon. Jangan tuan-tuan telefon. Allah kata, jangan. Itu sewel, tuan-tuan. Yang awal-awal hubungan kita ialah salat. Jom salat. Sebab dia asas hubungan kita. Bayangkan kalau satu keluarga tidak salat. Ibunya, bapaknya, anaknya tidak salat. Subuhnya tak bangun. Sebab cuti Ahad. Hari Minggu, malam Minggu enjoy. Balik rumah jam 3. Subuhnya tak ada. Itulah kata Rasulullah, keluarga yang dilaknat. Apabila bapaknya, maknya, anak-anaknya tidak salat. Bagaimana kita nak rapat dengan Allah kalau kita tidak ada nombor telefon? Nombor telefonnya cukup mudah. 24434. Subuh 2 Zuhur 4 Asar 43 Maghrib 4 Isyak. Cukup sampai. Jangan silap nombor. Subuhnya 8. Memang tak sampai. Makcik sekarang buat 4 rakaat Ustaz subuh. Kenapa? Makcik tak puas rasanya buat 2 Ustaz. Itu sebab makcik buat 4. Oh boleh makcik. Tuhan berfaham gitu dia. Astagfirullahaladzim. Itu silap nombor. Bila silap nombor manusia, kita takkan dapat manusia yang kita call. Begitulah dengan Allah. Nak solat itu kena betul caranya. Nak semayang itu kena betul caranya. Betul caranya itu kita tidak boleh letakkan diri sendiri betulnya. Betulnya mesti kita rujuk macam mana Rasulullah buat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu bagaimana kamu melihat aku solat. Apa dia solat? Doa. Apa dia solat? Doa, permintaan kita kepada Allah. Kalau kita tidak minta kepada Allah, kalau kita tidak berhubung dengan Allah, kalau kita tidak menyeru kepada Allah, siapa kita di sisi Allah? Sebab itu disebutkan perbezaan di antara orang Islam dan orang kafir ialah solat. Perbezaan orang Muslim yang beriman dengan orang munafik ialah solat. Nak tengok kita ini Muslim yang sejati atau tidaknya ialah tengok semayangnya. Semayang ataupun tidak. Tidak. Saya tengok Ustaz kalau rajin saya semayang. Tapi tengok kalau macam betul kan memang ada. Itu bukan. Tak jadi orang yang baik. Solat kena buat. Macam mana pun kena buat. Pengantin yang sedang duduk makan beradab. Pengantin yang sedang bersanding di atas pelamin. Masuk zuhur, solat. Tapi Ustaz, kacap, make up, solat. Itu tiang agama. Ibu-ibu yang sedang melayan tetamu, sekarang sudah pukul 2, solat. Bapak-bapak yang sedang menerima tetamu, sekarang sudah 2:30, belum solat, pergi solat. Tapi Ustaz, macam mana dengan salam? Salam itu penting Ustaz. Nanti tak buku dalam poket.
Sekarang salam itu penting atau solat itu penting? Solat itu yang paling penting. Sebab itulah hubungan kita dengan Allah. Tidak lupa. Kalau tuan-tuan boleh call saya 5 kali sehari, maknanya kita close. Ustaz, Ustaz datang hari ni? Datang. Subuh-subuh dah boleh. Nanti jam 2, Ustaz dekat mana? Dah kapal terbang dah Ustaz. Atas kapal terbang sekarang. Oh ya Allah. Nanti jam 5 petang telefon lagi. Ustaz di mana Ustaz? Saya dah sampai dekat hotel. Baru je minum kopi O. Makanan roti jala. Oh, subhanallah. Sekarang Ustaz di mana Ustaz? Sekarang dah pukul 8 Ustaz. Saya sekarang dalam kereta. Lagi satu simpang nak masuk stadium Gombak. Nanti lagi pukul 10 telefon. Ustaz kat mana Ustaz? Saya baru je masuk kereta. Nak balik ke hotel. 5 kali saya telefon. 5 kali kita kontak. 5 kali kita bercakap. Kita rapat. Begitulah kalau kita semayang pada Allah. 5 kali Khamis. Betapa rapatnya kita dengan Allah. Subuh-subuh bangun, Allahu Akbar, rapat. Nanti semayang isyraq, Allahu Akbar. Nanti duha masuk, Allahu Akbar. Nanti zuhur sampai, Allahu Akbar. Nanti asar, Allahu Akbar. Nanti maghrib, nanti isyak, nanti sebelum tidur, Allahu Akbar. Sedang tidur, terkejut, tahajud dia buat, Allahu Akbar. Tidakkah kita bila rapat, tuan-tuan kalau rapat dengan saya, apa boleh buat? Duduk sebelah saya pun boleh. Dah rapat. Aku tadi duduk sebelah Ustaz Nazif, selfie lagi. Dah rapat. Aku tadi makan dengan Ustaz Kazim, di mana? Di kedai kopi. Dah rapat. Aku tadi duduk memang sebelah Ustaz Kazim. Dah rapat. Kalau dah rapat, apa boleh buat? Seletok boleh. Minta pinjam pun boleh. Ustaz ada duit, pinjam. Ustaz ada kereta, pinjam. Ustaz ada handphone, pinjam. Sebab dah rapat. Saya bagi sebab rapat. Bagaimana kita nak rapat kepada Allah? Jawapannya solat. Bila kita sudah intim dengan Allah, rapat dengan Allah, apa sahaja hajat tuan-tuan, Allah makbulkan. Sebab sudah rapat. Kadang-kadang tidak perlu berdoa, hanya terdetik dalam hati. Ya Allah, kalaulah petang ni siapa-siapa yang rajin, hantarkan pada aku roti jala. Baru terdetik. Tiba-tiba jam 5.30 makcik Leha sebelah, Assalamualaikum. Oh Jenab, aku masak roti jala untuk engkau. Macam dengar-dengar pula si Leha ini. Inilah tuan-tuan yang disebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki tanpa diduga. Allah keluarkan kamu daripada segala masalah. Sebab kita hampir dengan Allah. Kenapa kita sekarang hati susah? Belum kahwin susah hati. Siapakah idaman aku, siapakah? Jari-jariku sakit semua kerana bekerja hari-hari, membuat bakul dan raga bulu. Ibuku juga bersungguh-sungguh. Pemuda-pemudi asyik bekerja, tidak menghirau pagi dan senja. Udara nyaman sinaran surya, undang di tasik turut gembira. Lembu dan kambing meragut lumpur, turut gembira. Kerbau di sawah, bunga yang mekar di taman berseri. Kumbang pun datang hendak menyeri. Hatiku ini, diriku ini belum berpunya. Belum berpunya. Bila lah awak nak datang minat? Tuan-tuan ingat cerita tu? Itu Sofia Ibrahim nyanyi itu, tuan-tuan. Diriku ini masih perawan, sunyi hatiku kerana tak berteman. Daripada aku duduk seorang-seorang, baik aku jaga kambing di ladang. Tak ada suami pun susah hati. Tiba-tiba datang orang meminang. Teng, teng, teng.
Ingatkan bahagia selepas kahwin, menyesal kahwin. Baik aku jaga kambing hari itu daripada jaga dia, tahu betul dia. Dapat suami susah, dapat isteri payah, kerana apa? Tidak dapat anak, orang cakap sudah 5 tahun kahwin, belum dapat anak. Balik kampung di Melaka, orang bising, engkau belum bersalin, Leha. Itu soalan yang betul. Soalan yang salah. Engkau bersalin, belum bersalin, Mat? Itu soalan yang salah. Mamat kompom tak bersalin. Tetapi bila dapat anak, anak jadi masalah. Kerana apa? Hati tidak tenang, Ustaz. Rumah semua ada. Suami, isteri ada. Television ada, blender ada. Tapi kenapa tak bahagia? Ustaz, kenapa saya berdoa tak pernah Allah makbulkan, Ustaz? Allah tak kesiankah pada saya, Ustaz? Jawapannya mudah. Sebab engkau tidak rapat dengan Allah. Jadi bagaimana kita nak rapat dengan Allah? Nombor 1, solat. Jaga. Bersolat itu disiplinkan diri, masa dihargai dan waktu ditepati, penyambung kasih hamba dan ilahi, mensyukuri di atas nikmat hidup yang diberi. Sujudlah pada ilahi, sinar wajahmu akan berseri. Terhindarlah daripada perbuatan yang mungkar. Solat itu tiang seri, penambah kekuatan rohani, penegak agama suci, ganjarannya besar sekali. Tahukah kita semua, amalan utama ditanya, sempurnakah solat kita untuk akhirat sana? Solat. Persoalannya bagaimana solat kita? Semayangnya cepat. Macam mana nak rapat? Karena semayangnya cepat, laju, pantas. Tuan-tuan cuba call saya cepat-cepat. Hello Ustaz, Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Bye-bye. Apa hal ini? Langsung tak mesra. Cuba call. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz sihat? Biasa orang tua. Macam mana Ustaz cerita Ustaz? Ya, biasalah saya macam inilah. Anak-anak Ustaz macam mana? Anak sihat, alhamdulillah. Isteri Ustaz sihat? Isteri yang mana tu? Ramai ni. Berapa ramai orang yang solat, subhanallah, laju gila. Bila nak rapat dengan Allah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? 2 minit untuk semayang subuh. 2 minit. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya mana ya? Amin. Amin je laju. Itu belum masuk lagi yang saya selalu sebut pada orang perempuan. Semayangnya kadang-kadang menakutkan. Itu pun lagi satu hal. Cuba tuan-tuan telefon saya. Ustaz Kazim. Saya pun takut ini waktu ni yang rapid ke nengang. Cuba cakap elok-elok. Ini tidak. Apa khabar? Saya pun tutup handphone tahu tuan-tuan. Ya betul apa ni? Sebab itu semayang itu hubungan kita dengan Allah. Buat elok-elok. Berdiri tegak elok-elok, semayang elok-elok, bacaan elok-elok, pakaian elok-elok. Khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Cantik, baru orang suka. Kalau tuan-tuan pergi rumah orang pakai cantik-cantik, wangi-wangi, siapa yang suka? Tuan rumah suka. Bayangkan pergi rumah orang, tanahnya di sini,
tai kucingnya di sini. Apa masalah seluruh kau tu? Tadi tai kucing tadi. Kau tak basuh ke? Tak ada tisu je tadi. Macam mana tuan-tuan? Sebab tu pakaian kena cantik, segak, barulah kita jadi hebat. Kena tahu hukum. Betulkan solat kita, betulkan solat. Ada orang dia tak tahu tuan-tuan semayangnya, Masya Allah, tidak ada tumaninah. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillah. Ini apa ni? Angin tiup ke? Belakangnya ada kipas angin, fan. Oh, begitu. Kan solat itu tegak. Jangan main-main. Cuba tuan-tuan jumpa dengan yang berhormat, tuan-tuan jumpa dengan menteri minta bantuan. Macam, tuan saya minta bantuan. Menteri pun menung. Sihat ke tak sihat ni? Cuba kita dalam keadaan tertib. Allahu Akbar. Sedang-sedang solat gatal. Memang masa tak solat tak gatal. Bila solat gatal. Nak gatal, nak garu macam mana? Ambil satu jari. Garunya satu jari aja. Tak batal. 1000 kali pun tak apa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dah gatal. Yang tak bolehnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ustaz, masalahnya sekarang Ustaz, gatalnya di belakang Ustaz. Begini, tak apa. Pergerakan satu, garu. Ada orang, tuan-tuan pernah tengok, ada orang yang gatal betis. Masa semayang, berdiri, gatal betis. Begini ni. Orang belakang tengok je, astagfirullah. Yang depan pun teruk, yang geleng kepala pun teruk. Macam mana tuan-tuan kita nak jadi hubungan kita dengan Allah itu baik? Lepas ini kita betulkan balik solat. Ini semayangnya bergerak-gerak kepala. Allahu Akbar. Ar-Rahman. Ini tuan-tuan tengok dalam YouTube. Saya menung tengok apa hal ini. Yang bergeraknya lidah, bukan kepala. Lidah aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Lidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lidah. Tapi dia belajar tajwid tak habis. Ustaz tajwid cakap bila sebut dad, lidah ini kena menyapu pipi. Walad menyapu. Walad bila dia semayang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang menyapunya lidah, bukan kepala awak. Itu belum lagi yang semayangnya spring. Allahu Akbar. Itu namanya spring, tidak ada tumaninah. Sami Allah, terkejut kita. Udah lembek lututnya, sami Allah. Itu namanya spring. Kebetulan dia peminat spring. Sampai hati kau pergi tak pedulikan kau lagi untuk balas spring. Jadi tuan-tuan, yang ni yang kita kena betulkan balik. Kalau betul pada solat, yang lain-lainnya diterima. Solatnya betul, solatnya sah, solatnya dikerjakan, zakat diterima. Wa aqimus solat wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Solatnya betul, solatnya dikerjakan, baru zakatnya diterima. Tuan-tuan, malam ni kita buat dana untuk mencari dana untuk masjid kita. Kalau tuan-tuan tidak solat, bagaimana nak diterima pahala sedekah kita? Pahala wakaf kita, bagaimana nak diberi kalau asas tidak diterima? Banyak orang yang rajin menderma, banyak orang yang rajin sedekah, tapi tidak solat, tak diterima. Banyak orang yang solat tetapi tidak menjaga hubungan dengan manusia. Solat rajin, hitam dahinya.
Bagaimana tidak hitam? Ditekannya benang yang tebal dekat sejadah. Tekan masa sujud. Habis-habis maya dia tengok kat cermin. Lebam. Kalau tuan-tuan banyak solat sekalipun, tapi tuan-tuan suka mengumpat, tuan-tuan suka memaki, tuan-tuan suka memfitnah, tuan-tuan ada hasad, tuan-tuan ada dengki, solat juga tergantung-gantung di awang-awangan. Jadi kita nak jaga dua benda ini. Solat, hubungan kita dengan Allah, dan yang kedua hubungan dengan manusia. Tuan-tuan, kita dah lancarkan kutipan dana. Malam ni saya diberitahu beberapa ribu yang datang ni ni tuan. Mungkin 5,000 orang yang sampai. Jadi 5,000 bagi aja $100. Masya Allah, dapatnya 500,000 malam ini. Siap masjid dulu ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Nabi sebut 3 perkara. Nabi bersumpah dengan 3 perkara. Kata Rasulullah, tidak akan miskin orang yang bersedekah. Nabi sumpah. Kalau saya sumpah, belum tentu pakai, belum tentu boleh pakai. Tetapi kalau Nabi yang bersumpah, Masya Allah, tuan-tuan yakin Nabi Muhammad cakap tidak miskin, tidak berkurang orang yang hartanya apabila dia bersedekah, makin membiak, makin membiak. Orang tanya pada saya, Ustaz, macam mana saya tak kaya-kaya, bisnes tak maju-maju, anak tak bagus-bagus, suami tak elok-elok, isteri tak bagus-bagus? Sebab jarang bersedekah. Allah bagi rezeki lagi. Yang kedua, kata Nabi SAW, Nabi sumpah, sesiapa yang sabar bila diuji, sesiapa yang sabar bila dizalimi, sesiapa yang sabar bila difitnah, Allah angkat darjatnya. Dan yang ketiga, Nabi bersumpah, sesiapa yang suka meminta-minta, sikit-sikit minta, sikit-sikit minta, badan tegak minta, badan sehat minta, badan tegak minta pada maknya lumpuh. Nabi kata siapa yang sehat-sehat, siapa yang elok-elok, perangainya suka meminta-minta, siapa yang tak layak meminta, tiba-tiba meminta, kata Rasulullah, akan dibukakan kepadanya satu pintu kemiskinan. Bila dia meminta-minta, maka akan dibukakan kepada dia pintu-pintu kemiskinan. Jadi siapa yang suka meminta, maknanya peluang dia untuk menjadi miskin terbuka luas. Tuan-tuan, yang pertama, kenapa kita kena salat? Kenapa kita kena salat? Kerana itu adalah perintah Allah, rukun Islam, suruh solat, 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 solat. Kalau tuan-tuan di sini berjaya, tuan-tuan di sini hebat, anak-anak tuan-tuan hebat, tapi tidak solat, dia tidak hebat. Nak tengok hebat tak hebat, nombor satu tengok pada solat, tengok pada semayangnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah sebut tu dalam suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib. Dia beriman pada Allah walaupun dia tak nampak. Beriman pada Nabi Muhammad walaupun Nabi Muhammad sudah wafat. Beriman kepada para malaikat walaupun dia tak nampak malaikat. Beriman, percaya adanya syurga dan neraka walaupun tidak nampak. Dia percaya adanya jin, adanya iblis walaupun dia tak nampak. Percaya kepada dosa dan pahala walaupun dia tak nampak.
Kata Allah, itu ciri orang bertakwa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya keluar dari rumah hari Rabu yang lepas. Bukan bergaduh dengan isteri, keluar pergi berdakwah. Hari Kamis saya di UTM Skudai. Malam tadi saya di Ulu Tiram, Johor Bahru, rakaman TV Kalau Dah Jodoh musim ketiga. Musim ketiga Kalau Dah Jodoh. Alhamdulillah disambung lagi kontraknya. Kalau jodoh tak kemana adinda idaman kanda, walau gelap alam maya ku cari dinda baru jumpa. Itu namanya Kalau Dah Jodoh. Ada orang sebut juga Kalau Dah Bodoh. Macam-macam tuan-tuan. Dan sekarang saya dengan tuan-tuan, pagi besok saya pun dengan tuan-tuan, malam besok saya di Perlis. Wah. Bila saya balik rumah, entah. Hari Selasa saya di rumah. Saya cuti. Petangnya saya ziarah orang sakit di hospital. Ziarah orang sakit. Kegemaran saya menziarah orang sakit. Asal lapang je ke hospital. Asal hospital tu lapang lah. Kerana apa? Sebab ziarah orang sakit pahala. Kenapa ziarah orang sakit? Supaya saya insaf. Ada orang lagi teruk daripada aku sakitnya. Kenapa saya suka ziarah orang sakit? Sebab boleh je penas. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Saya sampai di rumah jam 7.45. Saya tengok anak perempuan saya yang kecil menangis. Abangnya pucat muka. Yang maknya pula sibuk buka tablet cari surah Yasin. Apa pasal ni? Seorang menangis, seorang pucat, seorang surah Yasin. Ayah, tadi Am nampak ada benda atas kereta warnanya putih. Dia tengok Am tengok dia. Bila Am panggil adik, Waina, cuba tengok tu apa? Dia terus terbang, ayah. Apa tu, ayah? Kejap. Ayah mandi sekejap. Nanti kita tengok. Rumah saya ada 6 CCTV. Depan, belakang, kiri, kanan. Belakang rumah saya pun ada CCTV. Jadi kalau orang belakang rumah saya berkembat, saya nampak. Tuan-tuan, dekat rumah saya ada CCTV. Habis pukul 8 suku, 8.15, saya pun pergi balik dekat komputer dia, dekat TV dia. Nak tengok yang rekod. Pusing belakang balik. 7.40, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39. Elok dia berjalan. Elok dia berjalan. Sampai 7.41 dia skip 7.45. Itulah waktu lembaga itu duduk di atas kereta. Saya ulang balik 7.41. Dia tak ada 7.42, 7.43, 7.44, 7.45 terus. Dia lompat terus. Saya ubah lagi monitornya. Saya ambil lagi tuan-tuan. Ubah lagi tuan-tuan. Balik-balik. Tak boleh. Hai, apa ni? Anak perempuan saya, ayah hantu. Sabar. Saya tengok kamera depan. Elok. 741, 743, 744, 745. Elok. Saya tengok kamera depan. 7.43, 7.44. Dia skip. Dia tak ada. Waktu benda tu terbang depan kamera, kamera tak boleh capture. Kamera tak boleh detect benda tu. Besoknya saya panggil orang yang buat CCTV. Dia pun menang. Saya tak nak untuk jadi ustaz. Hantu ke? Entah. Ustaz jangan cakap hantu. Jangan belum rombong ustaz. Tuan-tuan, agak-agak benda itu apa? Lembaganya putih. Duduk di atas kereta saya. Tengok orang dalam rumah. Bila anak saya tegur, dia pun lari. Subhanallah. Hantu.
Tuan-tuan, saya nak bagi semangat pada anak saya. Ayah, hantu ke? Wena takut. Wena hantu, orangnya rambutnya hitam, bajunya hitam. Iya ke ayah? Tengok hantu Kak Limah balik rumah, nampak hitam gitu. Ayah, jin kot. Yang laki-laki cakap, Irham, jin, ada tojen, ada tanduk lagi. Tengok tuan, jin pakai tojen. Tapi tu apa ayah? Malaikat. Dia datang rumah kita nak tengok Wena semayang ke tidak. Malaikat tak apa. Saya terpaksa sebut malaikat supaya tak nak takutkan mereka. Sebab saya tidak ada di rumah. Kalau saya kata hantu tu, confirm dia jualnya rumah tu tuan. Ini namanya benda yang kita tak nampak, yang tak dapat diberikan jawapan. Kita percaya adanya makhluk-makhluk ini. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Wa yuqimunas salah. Ciri orang yang bertakwa ialah mendirikan salat dan menafkahkan apa yang Allah bagi pada dia. Allah bagi rezeki pada dia. Allah bagi rezeki pada dia, tak pernah putus. Dia pulangkan balik pada Allah, dia sedekah, dia belanjakan pada jalan Allah macam yang tuan-tuan beri kepada mereka tadi. Tuan-tuan mempunyai ciri-ciri orang yang bertakwa, sangat rapat dengan Allah. Allah makbul doa tuan-tuan. Ud'uni astajib lakum. Kenapa kita solat? Sebab dia adalah perintah Allah. Yang kedua, kenapa kita kena solat? Sebab Allah kata, wasta'inu bis sabri was salah. Allah Ta'ala sebut kepada kita, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan jalan salat dan dengan jalan sabar. Dengan jalan sabar, dengan jalan salat. Allah kata kalau kita ada masalah, minta tolong dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau ya Allah kami minta, kami ibadat, dan pada Engkau ya Allah kami minta tolong. Sekarang kita minta tolong dengan siapa? Ustaz, saya sakit Ustaz. Saya datang jumpa Ustaz, minta tolong Ustaz. Ustaz, saya sakit Ustaz. Bomo, saya sakit Bomo. Allahu Akbar. Sakit di mana? Berat sangat, masuk kepala ni. Macam mencurnya nyocok. Duduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puh kiri, puh kanan. Taik babi bersoleh. Maka diambilnya telur, dilumur-lumurnya dekat kepala dia. Mana mangkuk tadi mangkuk? Pum, dipecahkan. Jarum 3 batang. Darah. Inilah yang dalam kepala awak. Jarum 3 batang, ada orang hantar. Patutlah bang, sakit sangat bang jarum. Tok Bomo boleh bagi tahu tak siapa yang hantar jarum dalam kepala bini saya ni? Bukan orang lain. Tengok sini, bukan orang lain. Tiap-tiap bulan datang Singapura. Orangnya orang Malaysia. Selalu bagi ceramah. Ustaz Kazim ke? Sudah tuan-tuan. Saya tak pasal-pasal dituduh. Tuan-tuan tahu enggak bagaimana nak meletakkan sebilah jarum dalam telur? Sonamba itu. Diambilnya cuka, diambilnya sebiji telur, direndam dalam cuka, kulit telur menjadi nipis, lembut. Diambil jarum, dicocok di dalam telur, dicocok dalam telur, diambil lilin, ditutup. Akhirnya telur kembali menjadi seperti biasa dan digosok di tempat sakit, dipecahkan, ada jarum. Orang Perak sebut, nampak benar nipunya. Tuan-tuan, Nabi Muhammad bila bermasalah salat,
ajak istrinya solat, ajak anak solat. Kenapa hari ini bila kita bermasalah, seolah-olah kita tidak ada hubungan dengan Allah? Minta Allah tolong selesaikan. Ini bila ada masalah, arak. Sudahlah Din, kenapa minum arak? Kau tak tahu masalah aku. Habis tu kau minum arak ni selesai ke masalah. Ini saja yang boleh menenangkan aku, kau tahu tak? Allah. Ada orang yang nak menyelesaikan masalah dadah. Kenapa kau isap dadah, Din? Biasa, aku tak minta Din kau jangan kacau aku. Dadah bolehkah menyelesaikan masalah? Ada orang yang menyelesaikan masalahnya dengan gantung diri. Begini lidahnya terjelir. Tak, minta tolong pada Allah. Apa yang kita nak minta tolong kepada Allah? Sehingga tali kasut kita hilang pun minta pada Allah. Sampai Rasulullah kata, tali kasut hilang minta pada Allah. Tuan-tuan, jom kita minta pada Allah. Minta pada Allah dapat anak yang soleh. Allah dengar doa kita. Indung, indung, kepala lindung, hujan diudik, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki tersadung. La haula wala quwata, mata melihat seperti buta. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Duduk goyang di kursi goyang, beduk subuh hampir siang. Bangunkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang disayang. Seronoknya ada anak bangunkan ibunya solat subuh. Tak bahagia kita. Itu version Ustaz Kazim. Kalau version Endang Pastorina lain. Indung, indung, kepala lindung, hujan diudik, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melihat, kaki tersadung. La haula wala quwata. Itu Endang Pastorina. Yang mana paham, tak paham sudah. Ingat, setiap satu masalah boleh diselesaikan kalau kita menjadi hubungan yang kuat dengan Allah. Kalau kita mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah, tuan-tuan, minta kepada Allah, Allah makbul. Masalahnya, Ustaz, saya nak berdoa, Ustaz. Saya semayang hajat, Ustaz. Saya nak pergi Mekah, Ustaz. Depan Kaabah saya minta, Ustaz. Tak ada pun Allah makbul. Macam mana Allah makbul? Allah tengok pada solat awak. Awak hanya solat bila ada susah. Bila tak susah, awak tak solat. Awak hanya minta pada Allah bila awak menderita. Bila awak sihat, awak tak minta. Awak hanya perlukan Allah bila awak susah. Bila awak senang, awak lupakan Allah. Maknanya awak tidak close dengan Allah. Awak hanya mencarinya bila awak susah. Cubalah jadi orang yang sentiasa ingat pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat pada Allah. Letak air, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ingat pada Allah. Bila pakai baju, Bismillahirrahmanirrahim. Sikat rambut, Alhamdulillah, sikat rambut. Wa ahsin khulqi. Minta supaya jadi elok. Kenapa tak ingat pada Allah? Naik kereta, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Masya Allah. Masuk tandas, baca doa, ingat pada Allah. Susah, ingat pada Allah. Bila dapat nikmat, ingat pada Allah. Lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Berapa ramai yang lepas sembahyang terus bangun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bum, jalan. Nak ke mana, Mat? Nengok bola, layan 12. Sabar. Lepas solat duduk sekejap. Tak ada tasbih pun tak apa. Tak ada biji tasbih counter pun tak apa.
Astaghfirullahalazim. Tak payah kuat-kuat. Satu blok dengar. Astaghfirullahalazim. Orang datang tingkap. Apa masalah ni ha? Buat daripada hati. Buat daripada hati. Ya Allah, itu benar. Ya Allah. Ampunkan dosaku ya Allah. Ampunkanlah dosaku ya Allah. Supaya hati kita bersih. Sebab itu kita kena solat. Solat itu menjadikan kita rendah diri. Kita orang hebat, pakaian hebat, kayanya besar. Tetapi bila solat, kepala kita di bawah. Punggungnya di atas, kepalanya di bawah. Allah suruh kita itu ta'abbud, mengabdikan diri pada Allah. Jadi hamba Allah, menjadi abdi Allah. Solat itu menjadikan kita ni tuan-tuan rendah diri dengan Tuhan. Hilangkan sombong. Banyak orang yang rendah diri dengan Allah tetapi sombong dengan manusia. Hubungan dengan manusia sombong. Orang senyum tak balas. Orang bagi salam tak balas. Orang jemput tak ingin pergi. Orang hulurkan tangan tak sambut tangan. Memang dia tak sambut. Kudung dua-duanya. Macam mana ini tuan-tuan? Orang datang minang anaknya, dia pandang kecil je laki-laki itu. Awak tidak layak dengan anak saya. Awak orang miskin. Dia pandang rendah. Dia beli kereta baru, dia tengok kereta orang lain buruk. Kalau aku buat campak di Lombong macam. Kenapa ada manusia sombong macam itu? Sudah 2 kali cawan ini jatuh, tuan-tuan. Jangan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kita ni jadi sombong. Sembahyang itu menjadikan kita rendah hati. Sembahyang itu menjadikan kita bersih hati. Bila kita bersih, ilmu senang masuk. Bila hati bersih, kita ingat pada Allah selalu. Bila hati kita bersih, kita insaf. Tuan-tuan, sekarang malam. Nanti kalau siang besok datang, cerah. Begitulah dengan hati. Bila kita rajin salat, tuan-tuan, kita cerah hati. Kenapa anak kita gelap hati? Kenapa anak kita kerasar hati? Keras hati? Jawapannya tidak salat. Jom salat. Menjadikan hati lembut. Bersinar hatinya. Bila nur melimpah di hati, manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri, melintasi mentari pagi yang indah dan cerah menerangi. Kerana iman dan juga Islam telah menjadi keyakinan. Bila Quran dan Sunnah didaulatkan, ketika itu jiwa dikorbankan, harta kemewahan dilaburkan demi untuk agama kebenaran. Jadi kalau kita nak menjadi orang baik, hubungan kita dengan manusia jadi baik, suami dengan kita jadi baik, kita dengan suami kita jadi baik, anak-anak dengan kita jadi baik, salah satu caranya ialah salat. Sebab itu Allah kata warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu dengan orang-orang yang rukuk. Dia suruh kita semayang berjamaah. Bila kita semayang berjamaah, tuan-tuan, kita akan jadi berkasih sayang. Sebab jamaah itu menjadikan yang pertamanya apa? Menjadikan kita saling lengkap melengkapi.
Kita di sini berdiri, orang sana jauh, sudah renggang. Kita cakap, rapat sikit, rapat. Jangan biarkan nanti setan berada di tengah-tengah. Menunjukkan solat itu dia tidak bagi kita berpecah belah. Mari rapat. Yang kedua, bila nak masuk jemaah, pakaian mesti cantik, wangi. Nak pergi masjid, wangi. Ini Masya Allah, perik banget. Duduk sebelah kita ni udah perik. Tangkap kepala aku. Ada orang yang bau masam ketiaknya, bau asam ketiak sapu, busuk lalan. Islam menyuruh kita berjamaah supaya menjaga orang lain, menjaga maslahah orang lain. Nak menjaga maslahah orang lain, kita jaga diri kita. Ibda' binafsika, mulakan diri kamu. Nah, cantik-cantik datang masjid. Tak apa. Ustaz, nak cantik datang masjid tu maknanya kena pakai baju Melayu setiap hari ke Ustaz? Tak payah. Nanti isteri awak tak percaya pada awak. Kalau awak benarkan cantik, pakai samping lagi. Jangan samping saja. Baju tak atas tak pakai, semua tak pakai. Pakai jubah pun boleh. Silakan, cantik jubahnya. Cuma pastikan ada seluar panjang di dalam, ada kain pelekat di dalam, ada yang pakai jubah, apa pun tak pakai di dalam. Dalam nipis, transparan lagi. Ya, datang pula jadi imam, duduk depan sekali. Makmum di belakang tengok. Allahu Akbar. Tak pakai apa tuan-tuan. Kadang-kadang dia punya jubah tu masuk lurah punggungnya. Datang budaknya tarik. Ya Allah. Sebab tu abang-abang pakai cantik-cantik, wangi-wangi. Bila kita datang dalam keadaan busuk, dia mengganggu jemaah. Busuk. Jemaah dah angkat dah elok. Allah. Datang orang sebelah. Allah Akbar. Busuk. Kenapa kita kena solat berjamaah? Supaya menjadi orang yang rendah diri. Hebatkah kamu? Besarkah kamu? Kena ikut tu imam. Makmum ikut tu imam. Siapapun ikut tu imam. Pemimpin, selagi mana pemimpin itu betul, ikutlah dia. Tapi Ustaz, tu imam ni dia tak belajar tinggi Ustaz. Saya balik daripada Universiti Azhar Ustaz. Dia masalah dia baca Fatihah betul tak? Pergerakan dia betul tak? Rukun dia betul tak? Betul kalau kita ikut dia. Tapi saya Universiti Azhar Ustaz. Lantak kamulah Universiti Bulan sekalipun. Sebab itu dipanggil sebagai kesatuan hati. Kita hari ini tuan-tuan nak menilai orang, engkau kelulusan apa dia kelulusan apa Ustaz Kazim tu kelulusan apa bagi kan. Selagi mana perkataannya betul, selagi mana percakapannya betul, suruhannya betul, ajakannya betul. Macam kita dengan tu imam, kita mufti. Yang belakang depan kita menjadi imam bukan mufti. Walaupun mufti sekalipun, Allahu Akbar, belakang imam dia. Ustaz, tuan-tuan tak layak jadi makmum. Dia lulusan tapi bacaan dia betul tak? Bacaan dia betul tak? Rukun dia betul tak? Pergerakan dia betul tak? Sah. Simpelnya Islam tuan-tuan. Sebab tu dia suruh kita solat. Bila kita solat, hubungan kita dengan manusia selesai. Masalah kita ialah jarang berjamaah. Jamaah kurang. Di rumah suami tak jadi imam. Abang-abang, kebanggaan seorang isteri ialah suaminya imam. Bangga sangat. Pukul 4:30 petang sudah hamparnya sejadah. Hampar sejadah untuk dia. Dia tunggu atas sejadah suaminya nak jadi imam. Sampai anak dia datang. Mak, ayah dah meninggal, Mak. Ayah dah 2 bulan meninggal, Mak. Ya Allah.
Mak lupa. Sebab dia bentangkan sejadah untuk suami dia 40 tahun. Selama 40 tahun itulah suaminya menjadi imam semayang asar di rumahnya. Dia lupa yang suaminya sudah meninggal. Dia bentangkan. Allah. Abang-abang, kalau abang-abang jadi imam ni, isteri ni, bangga sangat. Suami Allah. Bila semayang ya. Auzubillah minasyaitan. Allahu Akbar. Isteri di belakang rasa apa? Allahu Akbar. Ini bangganya. Bangga. Batal semayang. Bangga. Relax. Makcik. Relax. Brother. Relax. Barulah ada kesatuan hati. Bila imam semayang, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Suami jadi imam. Tiba-tiba anak kecil datang mengganggu istrinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak kecilnya menarik kain telekung ibunya. Mama. Ar-Rahmanirrahim. Mama. Imam, bapa, suami kena faham masalah si isteri. Isteri anak kacau pula. Jangan dimarahnya. Ar-Rahmanirrahim. Mama. Awas semayang Rupanya bapaknya baru first time jadi imam. Tak tahu tuan-tuan. Bila keadaan tak selesa pada istrinya, ringkaskan bacaan. Ringkaskan bacaan, bukan pendekkan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bukan macam itu. Al-Fatihah kena habiskan juga. Pendekkan yang sunat-sunatnya. Itulah tuan-tuan kita. Hidup dalam keadaan bersama-sama dalam komuniti. Mudahkan urusan. Orang yang terbaik ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Mudahkan urusan. Nah, sekarang pukul 9.45. Mudahkan urusan tuan-tuan. Habiskan ceramah, balik. Ini jam 12 belum habis lagi orang tua ni. Bila nak habis ceramah ni? Menyusahkan aku betul. Nanti bas tinggalkan aku, MRT tinggalkan aku macam mana? Kalau kita faham keadaan salat, insya-Allah dia membentuk diri kita jadi orang yang menghormati orang lain. Tuan-tuan, muazzin Bilal nak qomat kena tanya pendapat imam. Imam, boleh iqamah sekarang? Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru boleh qomat. Jangan muazzin Tok Bilal memandai-mandai qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana tu imam? Buatnya tu imam pergi ke toilet. Menunjukkan bahawa apa-apa yang kita nak buat ikut pemerintahan, ikut undang-undang. Solat itu mengajar kita menjadi orang yang patuh dengan undang-undang. Hebat tuan-tuan solat. Tetapi Allah kata wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya solat sangat susah melainkan bagi orang yang khusyuk. Orang yang tak khusyuk, semayang ni berat. Rasanya baru je aku semayang zuhur. Dah datang pula asar. Silap jam berapa? Engkau yang silap. Engkau semayang asar 4.30. Engkau semayang zuhur 4.30. Asalnya 4.40. Memanglah. Kenapa kita jadi berat ni? Malasnya nak bangkit subuh. Malasnya nak bangun subuh. Malas. Sebab tak khusyuk. Kalau dia khusyuk, 5.30, Alhamdulillah. Dia mandi-mandi, dia ke masjid, dia solat. Dia mandi-mandi, dia kejutkan istrinya. Yang subuh dah hampir masuk, bangun yang Allah Ta'ala sebutkan ganjaran yang sangat hebat pada kita yang solat. Orang yang solat ini keistimewaannya sangat besar, tuan-tuan. Orang yang pergi semayang